Assalamualaikum dan salam hormat. Berita tengah malam edisi 26 Ogos 2020 bersama dengan saya Syafiqah Isha. 6 kes baharu dilaporkan menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 9,291 kes. Terdapat 7 kes telah pulih dan dibenarkan discharge dengan jumlah kumulatif 8,978 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan daripada 6 kes baru itu, 1 merupakan kes import yang mendapat jangkitan di luar negara iaitu Singapura yang melibatkan bukan warga negara. Kesemua 5 kes penularan dalam negara pula melibatkan warga negara Malaysia di Kedah. 3 daripadanya daripada kluster Tawar. Sehingga kini 9 kes positif sedang dirawat di unit rawatan rapi dan 6 kes memerlukan bantuan pernafasan. Tiada pertambahan kes kematian dilaporkan. Majlis Bandaraya Al-Usta MBAS mengarahkan penutupan perniagaan di sekitar Pasar Nelayan seberang kota Kuala Kedah bermula hari ini sehingga tarikh yang akan dimaklumkan. Datuk Bandar Al-Usta Datuk Zaid Ahmad menerusi satu kenyataan berkata, arahan penutupan melibatkan semua peniaga atau penjaja bertujuan mengelak penularan COVID-19. Pelaksanaannya selaras Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dengan Nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengikut Akta Pencegahan dan Penularan Penyakit Berjangkit 1988. Arahan pematuhan diambil atas faktor kesihatan dan keselamatan peniaga serta orang ramai. Jika ingkar, tindakan undang-undang akan dikenakan. Dalam perkembangan lain, 4 sekatan jalan raya di Padang Terap Kedah telah ditamatkan pagi tadi. Ia susulan penarikan balik Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bersasar di kawasan itu. Ketua Polis Daerah Padang Terap, DSP Mulkiaman Manzar menegaskan walaupun PKPD bersasar dihentikan, SOP tetap perlu dipatuhi. So semua penugasan sekatan jalan raya kita telah hentikan dan anggota kita telah tarik baliklah untuk buat tugas-tugas lain. Cuma sekatan jalan raya di sempadan di Durian Burung kita masih teruskan, itu dipanggil sekatan jalan raya Ot Benting. Berikut status terkini COVID-19 dalam negara dan data kes positif harian mengikut negeri-negeri. RM5,000 bagi setiap kesalahan akan dikenakan kepada majikan yang gagal mematuhi Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1950 kurungan Akta 446 yang akan dilaksanakan sepenuhnya 1 September depan. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, penguatkuasaan itu akan dilakukan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKSM bagi memastikan semua majikan mematuhi ketetapan. Akta 446 adalah lengkap dari segi kemudahan-kemudahan untuk pekerja, termasuk dari segi tempat mandi untuk wanita dan lelaki, tebal atau bantal tilam dan bantal dan sebagainya, maka paling cukup lengkap. Maka ini akan menjadi satu lawatan kerja untuk melahirkan kesedaran di kalangan industri player supaya mereka memastikan nasib pekerja-pekerja tak kira sama ada pekerja tempatan ataupun pekerja asing dibela. Beliau turut memaklumkan pihaknya kini di peringkat akhir pelaksanaan e-wages dalam memastikan pembayaran gaji pekerja asing dilakukan secara telus. Datuk Seri M. Saravanan berkata demikian semasa membuat lawatan kerja ke Menara Top Glove yang turut dihadiri pengerusi Eksekutif Top Glove Corporation Berhad dan Sri Dr. Lim Wee Chai di Setia Alam, Selangor. Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 diperluas kepada semua sektor pekerjaan dan mula berkuat kuasa 1 Jun lalu.
Bagaimanapun, kerajaan memberi penangguhan 3 bulan sehingga 31 Ogos ini bagi memberi ruang kepada majikan untuk membuat persediaan sewajarnya. Seperti diminta beberapa ahli Parlimen Pembangkang dan Kerajaan selepas pendedahan dalam sidang Dewan Rakyat Isnin lalu, Kementerian Kewangan hari ini memperincikan 101 projek dengan nilai perolehan sebanyak RM6.61 bilion yang diluluskan secara rundingan terus atau RT semasa pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan. Menterinya Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menerusi satu kenyataan menjelaskan pendedahan dibuat atas dasar mendukung urus tadbir yang baik demi ketelusan pentadbiran. Kementerian Pengangkutan mencatatkan jumlah perolehan tertinggi sebanyak RM4.4 bilion melibatkan 4 projek. Antaranya penganjuran pameran Aero Angkasa dan Maritim Antarabangsa Langkawi 2019 kepada syarikat EN Projects Malaysia Sdn Bhd melibatkan perolehan sebanyak RM2.3 juta. Manakala projek menaik taraf kemudahan infrastruktur landasan berkembar elektrik di Lembah Kelang Fasa 2 kepada Daya Maju LTAT Sdn Bhd bernilai RM4.4 juta. Ini diikuti Kementerian Pertahanan dengan jumlah perolehan RM900.86 juta melibatkan 6 projek termasuk kontrak jangka panjang penyelenggaraan pesawat rasmi kerajaan kepada Aerot Sdn Bhd bernilai lebih RM139 juta. Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli pula mencatatkan jumlah tertinggi pemberian projek secara rundingan terus iaitu 13 projek dengan nilai RM5.67 juta. Antaranya projek Pameran Khazanah Hutan Negara CFS kepada Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd bernilai RM3.4 juta. Manakala Kementerian Komunikasi dan Multimedia pula meluluskan 12 projek berjumlah RM380 juta. Keseluruhan 20 kementerian terlibat dalam perolehan secara rundingan terus itu. Perolehan secara arti sememangnya dibenarkan dengan kelulusan Kementerian Keuangan berdasarkan peruntukan sedia ada bawah Seksyen 6-1 Akta Tata Cara Kewangan 1957-Semakan 1972 dan Pekeliling-Pekeliling Perbendaharaan berkaitan. Namun arti bercanggah dengan Manifesto Kerajaan Pakatan Harapan. Bicara kes rasuah terhadap Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Seri Bong Mokhtaradin, Mahkamah Session Kuala Lumpur diberitahu bahawa Lembaga Pengarah Felkra bersetuju pada mulanya untuk melabur RM100 juta dalam Public Mutual Fund sekiranya mendapat surat kelulusan dari Kementerian Kewangan diperbadankan MKD. Saksi bekas Ahli Lembaga Pengarah Felkra Datuk Baharul Muhammad memaklumkan perkara itu semasa disoal balas Timbalan Pendakwa Raya Siti Nurhafizan Zakaria. Bagaimanapun, Lembaga Pengarah memutuskan untuk melabur RM50 juta sahaja dalam Public Mutual Fund ketika mesyuarat ke-151 pada tahun 2014. Datuk Baharum turut menafikan dia melihat surat kelulusan daripada MKD pada 23 April 2015 berkaitan pelaburan sebanyak RM100 juta untuk dana tersebut. Ditanya mengapa dia bersetuju dengan pendapat pihak pembelaan bahawa cadangan pelaburan hanya RM50 juta, Datuk Baharum menjelaskan perkara itu hanya dibentangkan dalam mesyuarat dan tidak semestinya diikut. Mengenai sama ada jadual pelaburan itu dibentangkan secara spesifik dalam mesyuarat, saksi berkata dia tidak ingat tetapi perkara itu ada dibentangkan secara keseluruhan. Datuk Baharum juga memberitahu cadangan pelaburan dibentangkan itu ialah hanya sebagai panduan bagi mendapat kelulusan. Datuk Seri Bong Mokhtar dan isteri berhadapan 3 pertuduhan rasuah menerima suapan kira-kira RM2.8 juta daripada seorang ejen pelaburan kerana membantu mendapat kelulusan pelaburan dari MKD. Perbicaraan bersambung esok. Tiada penjawat awam yang akan terlepas hukuman jika didapati terlibat salah laku terutama membabitkan penyelewengan seperti didedahkan laporan Ketua Audit Negara LKAN 2019. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Muhammad Khairul Adib Abdul Rahman berkata, LKAN juga boleh menjadi garis panduan kepada kementerian terlibat menumbuhkan jawatan kuasa siasatan dalaman.
Semua setiausaha bahagian human resource di kementerian masing-masing untuk menentukan jangka masa yang diperlukan untuk membuat tindakan, untuk melaporan. Laporan nanti akan dibentangkan dalam jawatankuasa lembaga tata tertib yang dipengerusikan oleh KSN. Dia bergantung, ada kes-kes dulu yang dia punya penglibatan tu ramai pegawai dan dia melibatkan 2-3 negeri. Jadi kita akan ambil maklumat daripada semua pejabat-pejabat negeri tersebut, yang pegawai terlibat itu akan ditemuduga dan sebagainya. Jadi proses itu kita kena bagi proses yang ada pada semua untuk memberi hujah balas. Ada kalanya pegawai tersebut dah bersara. Tapi bagaimana pegawai yang belum bersara, kalau ada tindakan tertib, kita akan tahan persaraan dia selagi mana kes dia belum diselesaikan. Sekiranya sabit, maknanya hilanglah segala faedah-faedah persaraannya. Beliau ditemui media pada Majlis Perasmian KSN at Merdeka bersama penjawat awam sempena sambutan Bulan Kemerdekaan dan Kibar Jalur Gemilang di Putrajaya. Program dirasmikan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Hari ketiga prosiding inquest kes kematian remaja Ireland Nora Ann Khairin di Mahkamah Coroner Seremban. Ketua Polis Daerah nilai Superintendent Muhammad Nur Mazuki Besar mendedahkan remaja orang kurang upaya itu dikesan boleh berjalan seperti biasa. Kenyataan itu bercanggah dengan gambaran yang diberi keluarga si mati. Perkara itu dinyatakan Superintendent Muhammad Nur yang juga saksi ketiga inquest. Menurutnya, perkara itu dikesan hasil penelitian terhadap rakaman kamera litar tertutup CCTV lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ketika mangsa dan keluarga tiba di Malaysia. Rakaman menunjukkan Nora Ann boleh berjalan seperti individu sihat. Namun sebelum itu ahli keluarganya mendakwa mangsa mengalami masalah keseimbangan badan dan hanya mampu berjalan sejauh 20 kaki. Prosiding di hadapan Coroner Maimunah Aid itu dijadual bersambung esok. Nora Ann dilaporkan hilang 4 Ogos lalu sehari selepas mendaftar masuk di sebuah resort di Negeri Sembilan. Dia ditemukan mati 10 hari kemudian. Lebih 100 pegawai dan anggota polis dikesan terlibat penyalahgunaan dadah sejak Januari hingga Julai. Pada masa sama, 40 lagi ahli pasukan itu turut ditahan kerana memiliki bahan terlarang terbabit. Perkara ini didedahkan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur. Bukan sahaja dalam PDRM yang mana setakat ini hampir 200 orang 100 lebih telah pun ditangkap kerana menagih, lagi 40 lebih kerana memiliki dadah. Itu saya rasa belum 50% lagi. Saya yakin lebih ramai lagi. Operasi tindakan untuk mengenal pasti warga PDRM yang terlibat dengan dadah ni berterusan. Penjunalah lai pintu yang disyaki terlibat lebih 10 kes samun dan pecah masuk kedai sekitar Padang Terap Kedah berjaya dicekup. Siasatan mendapati suspek sering memutuskan bekalan elektrik semasa melakukan kegiatan bagi memastikan kamera litar tertutup premis tidak berfungsi. Sekiranya hasil rompakan tidak seperti diharapkan, suspek akan membakar premis terbabit. Menurut Ketua Polis Daerah Padang Terap, DSP Mulkiaman Manzar, suspek dibekas minggu lalu di Kuala Nerang. Siasatan mendapati dia sering menjalankan kegiatan seorang diri. Lai pintu dipercayai mula melakukan jenayah sejak Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan Mac lalu. Antara premis yang sering menjadi sasarannya ialah kedai makan, kedai sebeneka, kedai komputer, stesen minyak dan restoran makanan segera. Maksudnya kalau dia pecah kedai ataupun rumah, tak ada duit, tak ada barang yang boleh ambil, dia akan bakar. So satu kepuasan bagi dia lah. Saringan ujian air kencing mendapati dia positif syabu. Dia yang memiliki rekod lampau atas kesalahan narkotik dan rompak direman sehingga hujung bulan ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Jeritan rakan sekolah menyelamatkan nyawa sekumpulan pelajar yang menghuni asrama sebuah sekolah di Jerantut Pahang yang terbakar pagi tadi. Dalam kejadian itu, pelajar yang berada di blok sama turut berjaya menyelamatkan diri. Kejadian di sebuah sekolah menengah agama di Ulu Cekar itu berlaku pukul 9.15 pagi. Ia disedari pelajar yang berada di dalam kelas.
tindakan pantas mereka menyedarkan rakan sekolah berjaya menyelamatkan nyawa. Semua pelajar ditempatkan di lokasi selamat sementara menanti bomba tiba. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Jerantut, Muhammad Zulkifli Muhammad Zainal, kerja pemadaman turut dibantu pasukan bomba sukarela Damak. Punca dan kerugian sebenar akibat insiden masih disiasat. Cadangan menaikkan denda RM1,000 ke RM10,000 bagi sesiapa sahaja yang mengabaikan SOP pencegahan COVID-19 perlu meneliti pandangan masyarakat dan dibahaskan di Parlimen. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Bawa berkata, kenaikan itu wajar sekiranya ia dapat membendung penurunan wabak berkenaan menerusi pematuhan amalan norma baharu. Kita tahu bahawa strain COVID-19 ni dia mutate, dia berubah. Kita dah ada strain 614, kita dah ada strain D614G pula yang dia infectivity lebih tapi virulen dia sama je. Infectivity dia tinggi. Dia boleh menjangkit lebih ramai orang. Jadi number of case akan bertambah. Kalau itu menjadi salah satu sebab untuk kita mengelak orang daripada dijangkiti, nak minta orang ada mengamalkan norma baru sehingga vaksin diterima, cadangan DG kita harus bawa ke Kabinet dan juga bawa ke Parlimen. Sebelum ini, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah mencadangkan kepada kerajaan untuk menaikkan denda bagi kesalahan kompaun dari kadar semasa RM1,000 kepada RM10,000. Setiap individu dan pemain industri perlu aktif mempromosi lokasi tarikan pelancong kerana sekarang adalah masa yang sesuai untuk merancakkan kembali industri pelancongan domestik. Selaras dengan matlamat itu, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri menyarankan transformasi digital dalam industri pelancongan diperbanyakkan. Jelas beliau, perubahan perlu dilaksanakan seiring dengan norma baharu. Penggunaan ruang digital secara meluas dan kreatif untuk tujuan mempromosikan pelancongan mampu menarik minat masyarakat sekaligus mencapai hasrat merancakkan kembali industri pelancongan. We are bringing back Cuti-Cuti Malaysia. Kita merasmikan TV promo and also video promo untuk menggalakkan Cuti-Cuti Malaysia. I think most of you dah tahu we have been talking about domestic tourism. Cuma yang ini kita kembalikan dari segi mempromosinya melalui video dan juga melalui TV. Dan kita ada we are trying to attract as many locals as possible, as many Malaysians as possible, di mana kita menggunakan yang video itu kita gunakan online promotion dan kita juga nak personalize kita punya promotion itu menggunakan TV. Datuk Seri Nancy melancarkan TV video promo kempen Cuti-Cuti Malaysia di Pusat Dagangan Dunia Putra, Kuala Lumpur. Selain TV1, TV2 dan TV OK, promosi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya ini turut dimuat naik ke laman-laman sesawang serta platform-platform digital yang mudah diakses oleh segenap lapisan masyarakat. Sebanyak 5 video promosi telah dihasilkan dengan mengetengahkan beberapa tema dan produk pelancongan seperti pulau dan pantai, aktiviti pengembaraan alam semula jadi dan makanan tempatan. Kami berbangga untuk berjasa, berdiri gagah untuk negara terus menerajui bersama anak bangsa yang tabah berusaha menyingkap lembaran baru dengan inovasi dan azam digenggam buat seluruh warganya. Inilah cara Malaysia mencapai kegemilangan. Bersama kita terus menerajui. Selamat Hari Kebangsaan.
Penyerang sensasi Johor Darul Takzim JDT, Safawi Rashid hampir pasti beraksi di Eropah selepas skuad Harimau Selatan menerima tawaran daripada kelab Liga Portugal Portimonense SC. Pengarah sukan JDT, Martin Pries, mengesahkan perkara tersebut dalam entry terkini di laman Facebook Johor Southern Tigers. Menurut Pries, kelab itu percaya tawaran berkenaan baik untuk JDT dan Safawi. Dengan itu, mereka bersedia melepaskan pemain kebangsaan itu untuk mengembangkan keriernya di Eropah. Ia turut mendapat restu pemilik JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Baginda mengucapkan selamat maju jaya kepada pemain kelahiran Dungun Terengganu tersebut yang telah banyak mencipta kejayaan di dalam negara. Namun perincian tawaran belum boleh didedahkan kerana rundingan akhir masih dijalankan. Bekas Ketua Jurulatih skuad bawah 23 tahun B23 negara, Datuk Ong Kim Swee berpendapat pemain sayap skuad kebangsaan dan tonggak Johor Darul Takzim JDT Muhammad Safawi Rashid itu layak beraksi di pentas Liga Utama Eropah. Kim Swee berkata, pemain yang dinobatkan pemain paling bernilai MVP Anugerah Bola Sepak Kebangsaan ABK 2018 dan 2019 itu memiliki standard serta kemampuan mengembangkan bakatnya ke peringkat lebih tinggi. Jelasnya, pengalaman luas Muhammad Safawi di pentas antarabangsa serta kemahiran individu yang dimilikinya akan membantu beliau mengharungi segala cabaran dan tekanan dalam bersaing mencipta nama tersendiri di Eropah. Tambah Kim Swee, Safawi memiliki kemampuan untuk bersaing dengan sesiapa sahaja kerana keyakinan yang ada padanya selain sikap tidak cepat berputus asa serta teknik dan kemampuan fizikal Safawi juga adalah antara yang terbaik di Asia. Skuad bola sepak bawah 19 tahun negara akhirnya boleh menarik nafas lega selepas pasukan kendalian Brad Melanie ini berjaya mencatat kemenangan sulung dalam siri akhir persahabatan menewaskan skuad bawah 21 tahun Negeri Sembilan dengan jaringan 2-1. Ia sekaligus mengembalikan moral dan semangat pemain selepas tewas dua perlawanan sebelum ini kepada Selangor 2 dan PJ City FC. Melanie nyata berpuas hati dengan keputusan tersebut selain peningkatan baik yang ditunjukkan semua pemainnya. To see that the players are able to combine a lot better, get a lot of pressure on the ball in the high up on the pitch, and not allow the opposition too much time to play out. So we can start to see as well the combinations between individual players. So I think there's a lot of good signs. Pengendali berusia 48 tahun itu juga berkata, tiada lagi perlawanan persahabatan akan diadakan sehingga tamat kem latihan fasa 2 yang berakhir hujung bulan ini. Kem fasa 3 akan diadakan pada awal September di mana senarai akhir 23 pemain akan diumumkan untuk kejuaraan bawah 19 tahun Konfederasi Bola Sepak Asia AFC 2020 di Uzbekistan. Aksi persahabatan sebelum itu menyaksikan pasukan bawah 21 tahun Negeri Sembilan terlebih dahulu di depan menerusi jaringan N Java Bilarivin pada minit ke-39 sebelum Khairi Sofian Kaini Yusri menyamakan kedudukan tidak lama selepas itu. Gol kemenangan skuad bawah 19 negara dijaringkan Muslihuddin Atik Mat Zaid pada minit ke-87. Selepas hampir 6 bulan menyepi tanpa sebarang kejohanan 4 roda akibat pandemik COVID-19, Liga Antarabangsa Sepang SIC mengumumkan bakal menganjurkan Perlumbaan Merdeka 2020. Kelainan pada edisi tahun ini buat pertama kalinya 2 kategori perlumbaan iaitu Malaysia Speed Festival MSF dan Malaysia Championship Series MCS akan diadakan serentak membabitkan lebih 200 buah kenderaan. Ketua Pegawai Eksekutif SIC, Azhan Syafriman Hanif menjelaskan, lebih menarik pengikut sukan 4 roda kali ini dibenarkan hadir menonton perlumbaan tersebut mengikut prosedur standard operasi SOP yang telah ditetapkan. Para peminat dapat pergi ke SIC dan melihat di dalam kereta. Kita akan buat live viewing di sana, tapi dalam kereta, satu kereta ada 2 orang. Tertakluk pada 50 kereta yang pertama sebab kita space kita very limited. Jadi siapa yang berminat boleh register, RM80 untuk early bird, dan siapa yang datang masuk pada itu perlu bayar RM100 untuk satu kereta.
Tambahnya, kedua-dua perlumbaan tersebut akan disertai sepenuhnya pelumba tempatan ekoran sekatan pintu masuk negara yang dikenakan terhadap pelumba luar. Beliau ditemui RTM selepas selesai melawat Wisma Berita di Angkasa Puri. Kesatuan Renang Amatur Malaysia ASUM dalam proses merangka program pembangunan akar umbi di seluruh negara bagi melahirkan bakat sukan renang artistik di masa depan. Jelas Setiausaha Kehormat ASUM, Mei Chen, perkara tersebut telah dimaklumkan dan dibentangkan kepada Majlis Sukan Negara MSN. Sehubungan itu, satu keputusan telah dicapai untuk merangka program tersebut secara berterusan dan melibatkan semua persatuan renang negeri dan kelab yang berdaftar dengan ASUM. Because at the moment, artistic swimming in Southeast Asia, we're talking about SEA Games, Singapore is our closest rival. And if we do not have a team that is ready, then obviously we are actually going down on our knees and delivering the gold medal to Singapore. So this is something that we have to look in future. Beliau berkata demikian kepada media selepas mesyuarat jawatan kuasa kerja persatuan di MSN. Tambah beliau, ketika ini tiada kejohanan dapat dilangsungkan akibat COVID-19 dan kemungkinan acara tersebut tidak dapat dipertandingkan di Sukan SEA Vietnam 2021 dan Sukan SEA Kemboja. Apa yang membimbangkan ASUM ialah bagaimana persatuan tersebut berupaya melahirkan atlet yang mampu bersaing di kejohanan antarabangsa di masa depan. Menghadapi situasi mencabar sebegini, kita perlu sentiasa bekerjasama bagi memastikan kita benar-benar bebas daripada jangkitan COVID-19. Usaha secara kolektif amat dituntut. Petugas kesihatan tidak mampu membendung penularan dan tekanan COVID-19 secara bersendirian. Kerjasama masyarakat dalam menghadapi situasi sebegini merupakan satu-satunya cara bagi memastikan Malaysia bebas merdeka daripada ancaman tersebut. Dengan rendah diri menyeru seluruh rakyat Malaysia sama-sama berganding bahu menyumbang kepada pembebasan ini. Semoga sambutan Hari Kemerdekaan ini memberi makna cukup besar buat kita semua. Selamat Hari. Berita Tengah Malam berakhir di sini. Kekal setia bersama Berita RTM, maklumat sahih jenama dipercayai. Terus patuhi SOP mencegah COVID-19 dan sama-sama kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang. Saya Syafiqah Ishak. Assalamualaikum dan selamat malam.